datang lebih jauh ya daripada KL ni. Okey, tujuan saya panggil Cik Haris datang ke kedai saya ini, saya nak lantik Cik Haris 3 kes. Terutama sekali untuk 2 individu. Seorang adalah utusan rimba yang dikenal di dalam laman sosial dia. Seorang lagi adalah Joseph Prakash untuk saman sivil. Dan satu lagi saman sivil yang saya serahkan pada Cik Haris untuk pegawai polis yang tidak adil menjalankan siasatan kes-kes daripada awal sehingga hari ini dengan alasan mengatakan kami tidak bagi kerjasama dan kami tidak bagi apa yang mereka minta, apa yang mereka nak. Setelah isteri saya dan juga Cik Haris buat sidang media, ada seorang pegawai polis telah WhatsApp saya minta pekerja saya, salah seorang pekerja saya yang lagi bertugas ini untuk bawa ke balai polis bagi statement. Sedangkan sebelum ini saya dah bagi kerjasama bawa saksi tersebut ke balai. Saya tanya dengan pegawai polis tersebut untuk ambil statement mereka. Tetapi pegawai polis tersebut telah mengatakan kepada saya tidak perlu, kata dia. Awak seorang sudah memadai. Tetapi kes-kes hari ini semua tergantung. Dan setelah program saya apabila meminta kerjasama dari pihak polis, apa hasil siasatan mereka, mereka baru bagi apa nama dia Haris? Surat pemakluman pada program saya direct. Kononnya semua selesai, tiada apa-apa kesalahan. Dan kat sini saya kecewa lah sebagai seorang rakyat Malaysia dan juga anak Malaysia, saya kecewa. Kecewa dengan siasatan polis telah lakukan dan tidak beri apa maklumat pada kita, dan juga biarkan selama daripada bulan 6 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 selama 11 bulan. Malah bila program saya minta kerjasama dengan pihak polis, layan tak layan, edah tak edah pihak polis bagi kerjasama dengan program. Jadi saya lantik, sekali saya jawab, saya lantik Cik Haris daripada firma Haris Sakinah & Co untuk 2 individu untuk saman sivil, iaitu utusan rimba dan juga Joseph Prakash. Yang ketiga untuk tarik pegawai-pegawai polis yang mana tidak adil dalam siasatan untuk ke mahkamah. Ini sajalah yang saya nak sampaikan kepada pihak-pihak netizen. Dan saya yakin di dalam Malaysia ramai lagi orang-orang seperti saya yang kes tidak apa orang kata tidak siasat dengan betul, tidak jalan dengan betul. Jadi saya minta pada ketua polis KPN kita yang baru ni yang telah dilantik untuk buka semula atau menggodak semula seluruh IPD di Malaysia ni untuk apa orang kata pihak IO ambil berat kes-kes ni. Sebagai seorang IO, kerja IO bukan salah tak bersalah, tetapi kerja IO panggil sesiapa saja yang terbabit di dalam kes-kes tersebut untuk ambil statement dekat siasat. Tetapi di dalam kes ini mereka tidak panggil pun dan tidak siasat pun sekali. Malah kami yang kena ulang alik untuk jumpa IO, untuk bagi statement, tetapi mereka-mereka yang datang ceroboh kedai isteri saya tak ada seorang pun yang dipanggil. Kecuali Joseph Prakash. Itu pun laporan polis yang kedua yang saya buat di kedai sini. Bila dia datang ceroboh kedai saya, bila dia datang bawa kayu dan juga buat berbagai wayang tamil kat depan kedai saya, barulah dia ditahan. Dan barulah dia diambil tindakan undang-undang. Habis yang lain-lain mana? Mana kata apa siasatan ini adil? Dan saya harap sangat, sekali lagi saya harap sangat pada Tuan Haris untuk ambil tindakan kepada mereka di dalam mahkamah dengan sewajarnya. Tapi Burma tipu Melayu Burma dia tipu dia Melayu. Dia bukan tipu Melayu. Itu biasa lah tu kan. Bab menipu ni memang bagi kat dia lah. Tapi bila dia dah kantoi, orang dah kecam dia, orang dah taruh dia cukup-cukup, itu dah dia nak ubah statement. Dulu bukan main hebat gangster sound, nak pergi apa? Nak pergi rembat YB apa dekat Melaka tu kan. Habis bila orang dah kantoikan dia, orang dah kecam dia satu Malaysia, dia dah tak ada modal, dia dah tak boleh nak buat apa, dia nak saman orang pula. Jadi kat sini kita cerita sikit lah pasal si Burma ni kan. Alang-alang dah buat live ni, kita cerita lah. Sebab yelah, kita tengok dia pun makin menjadi-jadi kan, makin nak tunjuk besar kepala. Dia ingat dia seorang je ada duit, dia boleh pasang lawyer, dia boleh saman orang apa semua. Dia kena ingat tau, dia kena ingat kita ni nak saman orang belum tentu lagi kita boleh menang tau. Tapi dia kena fikir, kalau dia kalah, apa akibat dia kan? Apa akibat dia? Dia memang boleh, dia lari meh, sebab dia tak ada IC, dia tak ada apa, dia mana-mana dia boleh lari meh, mana-mana hutan dia boleh duduk meh kan. Bini dia nak kena jawab tau. Bini si Burma tu mesti mau jawab ni barang. Pasal apa yang menghantar LOD, yang menghantar writ saman semua atas nama bini. Dia tak gentle.
Kalau gentle hantarlah sama atas nama kau. Kan? Dia tak gentle lah Burma ni. Kadang-kadang dia kena ingat tu je. Dia buat orang ini hari, dia tak fikir akan datang orang mesti buat dia punya. Itu je. Dia jangan ingat dia ada peguam, dia boleh saman sana, dia boleh saman sini. Dia dah cukup bagus, dah cukup hebat lah. Simpanlah kami peguam-peguam tu. Orang tak mau piau lah. Kan? Baik. Alhamdulillah dengan top up Syamil Mansur Samsul Razali. Ni cerita pasal sedikit ulasan berkenaan Burma yang itu hari live kan. Sibuk nak saman lah, nak itulah, nak inilah kan. Kita sebenarnya tunggu juga saman dia. Tak sampai-sampai juga. Aduh. Dia tak nak petik pun nama Donjai. Aku pun tak tahu pasal goyang ke apa. Kan? Padahal kita bukan ada apa pun. Kita tak ada duit. Kita orang susah, orang miskin. Dia ada duit. Dia boleh hire lawyer. Dia boleh saman sana, saman sini kan. Tapi surat saman pelik tak sampai. Aduh. Setakat sembang kan semua orang boleh sembang kan. Jangan sembang lah Burma. Kau kena ingat. Ini tanah tumpahnya darahku. Faham tak? Ini Malaysia. Tanah tumpahnya darah kita. Bukan kau, aku. Nampak tak? Faham tak guys tu? Faham tak? Sorry terputus geng. Ada orang call pula hari kan. So siapa yang dia ugut nak saman tu jangan takut kan. Macam dia nak ugut saman kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, jangan takut. Terus je, lawan je. Sebab dia tahu akibat dia. Dia takkan boleh menang punya. Dia takkan boleh menang. Kalau dia menafikan yang dia cakap apa yang sahabat-sahabat saya kata tu tidak betul, dia menafikan apa yang sahabat saya dedahkan tu, dia keluarlah, tampilkanlah bukti. Macam kita nak mengaku kita rakyat Malaysia. Memang kita orang Malaysia. Mak bapak kita memang lahir kat sini kan. Kita tak pertikaikan pun. Masalahnya dia sekarang. Bila orang dah dedahkan dia siapa, dia Burma, dia Rohingya ke, dia apa lancau sekalipun, kan, dia tak nak mengaku. Macam kita mengaku lagi. Kita tahu kat mana kedudukan kita, betul tak? Allah. Sorry. Heran juga peguam Melayu jadi pembela rakyat Burma. Itulah kadang-kadang kita ni, even kita terdesak sekalipun, macam contoh kalau macam saya jadi peguam, kalau saya terdesak sekalipun, saya tak ambil lah kes-kes bodoh macam ni kan. Kes-kes bodoh macam ni, nak naik nama, nak kejar view apa semua, pergilah buat kena kecam dia orang je nanti, betul tak? Banyak lagi rezeki-rezeki kita yang lain boleh cari. Kenapa si Burma yang bersalah ni juga perlu diadili? Tak perlu sebenarnya. Dia dah banyak buat tarik dah. Kes jenayah dia pun dah ada banyak. Ada 6 kes yang dah dituduh. Ada berapa kes tak pastilah. Tapi yang saya tahu kes jenayah dia memang ada lah dekat dalam Malaysia ni. Mengikutkan undang-undang Malaysia ni ataupun Akta Immigration, tak silap saya lah, saya tak pandai. Mana-mana pendatang asing, parti, pemegang IC merah, MyKas ke apa-apa sekalipun yang bukan warga negara Malaysia, yang telah melakukan jenayah kat Malaysia ni, tidak layak duduk dekat Malaysia lagi. Dah boleh diusir. Dan MyKas tu tak boleh di-renew lagi. Faham? Jadi yang herannya tak tahulah pasal kerajaan duk simpan lagi si penyangak ni, tak tahulah kan. Tak tahu apa kepentingan dia. Nak kata menyumbang ekonomi negara, tak tahulah setakat. Alamak, apa benda lah. Orang macam ni yang selalu kritik kerajaan, kita tengok dalam live dia suka mengkritik, dia suka mempertikaikan kredibiliti PDRM. Apa pasal? Kenapa dia bengang sangat dengan PDRM? Apa pasal? Sebab dia ada simpan dendam yang tak elok. Dalam satu live dia yang dulu, dia pernah buat live dulu, dia kata dalam file ni macam-macam rahsia dia simpan. Dia kata ada pegawai daripada situ lah pergi minum arak, masuk tokong, ambil inilah. Aku ingat lagi apa dia cakap. Saya ingat lagi, saya tak pernah lupa. Tapi dia ni punya sifat dendam. Dia berdendam dengan PDRM. Sampai sekarang Satu manusia jenis tak sedar diri ni mempertikaikan kredibiliti PDRM, mempertikaikan kerja-kerja PDRM, mempertikaikan Ketua Polis Johor. Kau siapa? Kau siapa? Betul tak? Waalaikumsalam Zaid Kota. Waalaikumsalam Ajak Muhammad Noor. Waalaikumsalam semua. Ini semut lah.
Azri Bakar, Ijan, Waalaikumsalam bro. Waalaikumsalam. Saja je kan, hari ni nak buat live sikit, lama tak buat live kan. Saya tengah boring ni, tengah servis kereta kan. Ni hari kita bantai sikit lah. Saya nak ingatkan je kepada rakyat-rakyat Malaysia ni kan. Dia macam nak menganjing kita tau. Si Burma Seko ni macam nak menganjing kita. Dia dah tak boleh go dah. Apa kenyataan dia buat dan apa dia update dekat page dia pun, even dia update calculator ni pun, Allah hai, saya ni tak sanggup nak baca dah komen-komen dia. Dah tak sanggup dah. Dah tak sanggup. Dah tak tahu. Lebih baik tak payah update kan. Tak payah update, tak payah apa pun kau tak payah. Kau duduk diam-diam, kau kata kau nak saman, kau hantar je saman tu. Kau tak payah update apa-apa. Teruk kena kecam. Orang Malaysia ni semua dah menyampah dah. Dah tak suka, dah naik menyirap, naik benci dah. Tengok muka kau. Elok kau berambus je lah pada Malaysia ni. Burma, elok kau berambus je kan. Buat apa duduk Malaysia ni? Orang pun dah tak nak support kau dah. Ya Suman Sivam nak sama pegawai polis lah tu. Yelah, dia fikir dia siapa? Dia fikir dia ada wang, semua orang dia mau saman. Ayo, dia bodoh kah? Tak ada otak kah? Apa pun tak boleh fikir lah ini orang. Fikirlah jauh sikit kan. Banyak lagi warga asing kat Malaysia ni datang Malaysia cari makan. Jangan kerana nila setitik habis rosak susu belanga, tahu tak? Jangan kerana engkau si Burma ni, orang lain, warga-warga asing lain datang cari makan kat Malaysia ni, semua kena pangkah nanti. Samsul Razali, kes Iskandar Yusof Azmi macam mana? InsyaAllah, Alhamdulillah so far kita pun difahamkan. Semalam dia telah dibebaskan. So insyaAllah tak ada apa-apa lah tu. Mungkin ada tindakan mahkamah ke apa yang kita tak tahu, kerja-kerja polis tu kan. Biarlah polis menyiasat, biarlah polis mendakwa, biarlah polis yang menyelesaikan perkara-perkara ni. Isu dia sekarang ni, isu si Burma ni, berani lagi nak counter diri dia, berani lagi nak memperbetulkan apa yang salah. Benda yang dah salah lah. Apa lagi nak kecoh kan. Yang dia menggelabah sangat pasal kan. Dia kena tahu kat Malaysia ni, satu Malaysia dah menyampah tengok muka dia. Satu Malaysia dah ludah dia cukup-cukup. Satu Malaysia dah caci dia cukup-cukup. Sudahlah, apa lagi? Tak malu ke? Tak malu. Heran betul aku budak Burma ni. Budak Burma ni tak ada perasaan malu aku rasa. Kan? Tak tahu nak letak mana muka dah. Oh, iyalah. Ada air lah belakang ni. Lanun Jengka, Waalaikumsalam bro. Air kowe kat belakang tu. Tak boleh bro, belum puasa bro kan. Dia tengok muka-muka orang beriman lah macam ni lah kan. Berkilat, bersinar je kan. Waalaikumsalam Asni Amir dari Cangkat Jong Batu Nam. Yes, terbaik orang Teluk Intan. So guys, korang tak payahlah terpengaruh dengan si Burma bodoh ni, terpengaruh dengan perangai gangster dia tu. Apa dia ingat dia datang Malaysia ni jadi gangster ke? Ramai lagi gangster-gangster yang besar-besar pun duduk diam-diam lah. Kau baru buka kedai makan mamak kedua, apa bodoh punya kedai makan, kau dah berlagak macam kau ni hero sangat, macam kau ni Samsung sangat kan. Tak payahlah, tak payah. Burma kau tak payah. Aku bagi tahu kau tak payah, kau baik tak payah. Dian Misiri, Waalaikumsalam bro. So itulah, aku pun tak tahulah kan. Satu kali tengoklah, kalau ada rezeki nanti kita bertembung. Kita tengok apa yang akan jadi ya. Kali ni dah malas nak fikir-fikir lah. Kalau bertembung, nasib dia lah kan. Nasib dia kalau mood cantik lah. Kalau nasib dia mood tak cantik, standby je lah kan. Dah lah pakai topi macam haram jadah. Aduh, geram je aku tengok kan. Aziz Sanawi, Waalaikumsalam. Salam daripada Australia. Gila lah, daripada Australia pun tengok live ni Gempak lah orang. Orang semua puasa jangan tak puasa Yalah, Burma. Bukan mamak bang, tapi Burma. Itulah kan.
Dia kata disebabkan segelintir apa ni, sahabat-sahabat saya datang ke tempat dia, bisnes dia jatuh lah apa semua lah kan. Alamak, itu semua kau yang cari masalah, betul? Kalau kau tak cari masalah, orang pun tak cari kau, orang pun tak troll kau, orang pun tak hirau pun pasal kau kan. Elok je orang lain. Aku tengok kau je yang menggelabar, cabar-cabar orang datang sini datang sana. Bila orang datang kedai kau menggelabar, kau report polis apa semua kan. Tak gentle lah weh. Buat video live sembang lentung lentang, pergi langgar sana langgar sini, lalas lari masuk hutan, masuk semak. Aduh ai. Ini semua benda bodoh lah weh Burma. Kau ni memalukan kaum kau tau, memalukan keluarga, memalukan semua orang lah. Semua yang kenal-kenal kau ni memalukan. Lebih baik kau diam je. Lebih baik kau diam, kau relax je. Tak payah kau nak uha-uha sana sini. Ini Malaysia bhai, ini bukan Burma tau. Kau bukan orang kata apa, bukan rakyat Malaysia. Kau bukan warga negara. Kau kena ingat tu, hak-hak bersuara kita orang ni lagi tinggi daripada kau. Kau tak ada hak nak bersuara dalam Malaysia ni. Faham? Kau janganlah, tak payahlah. Aku kalau cerita pasal Burma ni terus jadi lain tau. Baik tak payah cerita lah, mampu dia lah. Berbalik pada cerita asal tadi, okey. Ni bengkel sahabat saya ni. So siapa-siapa yang datang nak pergi nak repair kereta ke. Ni kereta Burma tak ada Ni kereta buatan Germany ni. Yang mahal-mahal tu. Dah lah bro, jangan korang jangan buka cerita pasal Burma. Dah cukup. Jangan. Aku tak mau dengar lagi dah. Aku tak mau dengar lagi pasal Burma ni. Sebab kita dah tahu tahap dia dekat mana. Tahap dia tahap penakut. Tahap menyorok dalam kain bini tak guna. Kita tak guna bercerita dengan orang macam tu. Kita bukan nak orang kata apa, nak pandai-pandai buat cerita. Korang satu Malaysia dah tahu, satu Malaysia dah tengok dah. So dah tahu tahap keberanian dia kat mana. Dia tak berani pun, dia penakut. Sembang, kata pergi langgar dekat Masjid India lah, pergi langgar kedai orang bawa kerambit lah. Kau dah sunni. Kau tahu tak? Aku dah bulan puasa ni kan. Jangan menambahkan api kemarahan lagi. Pak Tam hanya lebih Pak Tam. Hanya anak love entau. Assalamualaikum sahabat Langkawi, alhamdulillah. Tu tengok dekat Langkawi tu apa jadi. Perkampungan-perkampungan yang dikatakan dekat Bukit Maluk tu. Aduh, aku pun dah tak tahulah. Dah naik pening tengok. Dengan politiknya macam tu, dengan macam ni, dengan si Burma ni perangai macam tak tahulah. Pening. So korang guys, mana yang berhampiran kat Setapak, Danau Kota, Wangsa Maju, Sentul, kalau nak datang servis kereta kat sini, silalah. Support lah orang Melayu kita daripada kita support bangsa asing, bangsa yang kita tak kenali asal usul mereka ni. Lebih baik kita support anak Melayu kita. Lebih elok dan better. Ini saya jamin garanti puas hati man. Sebab apa servis yang dia bagi terbaik daripada ledang. Okay guys, sampai sini je lah live saya pada hari ni. Saya pun malah nak berseloteh panjang-panjang. Bulan puasa ni tekak pun kering kan. Sebelum jadi benda-benda yang tidak diingini tu, baik saya undur diri. Terima kasih siapa yang tengok live ni. Okay, jumpa lagi pada live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.